Sekarang ni kalau kata molten ya, betul. Molten, kalau tak ada air dah. So dia jadi liquid benda ni. Ion tu dalam bentuk liquid So at anode, apa yang berlaku adalah oxidation, iaitu bromide ion ini, nak pakai pen lain tak? Bromide ion ni, akan mengalami oxidation, dia hilang charge, dia phase dia liquid, dia jadi bromine. Bromine di sini bromine gas lah. Sebab dia panas. Bromine, so ini 2 plus 2 elektron. At anode. At cathode, apa yang berlaku? Betul tak you buat? At cathode. Kalau dalam nota, saya guna NaCl. Dia molten ni dia boleh bagi apa sahaja. Sebab dia konsep dia senang je. Konsep dia bagi apa-apa. Kalau kata dia bagi magnesium ke, so nanti magnesium jadi magnesium 2+. Dia kena tengok charge dia. Magnesium 2+ liquid. Kalau kata chloride, dia jadi chloride ion liquid. So at cathode, sambil nak tulis ni. At cathode, what happen is, cathode kan, calcium 2+ akan pergi kat situ. So akan berlakunya reduction. So calcium 2+ liquid ni, dia akan terima 2 elektron. Dia jadi calcium liquid. Dia panas lagi ni. Semua dalam, dia lebur lagi lah. Jangan dia play solid. Boleh? Bromide ion jadi bromine gas. Oxidation buang elektron. So, buang 2 elektron lah ni kan. 2 Br minus. 2 elektron. Ini nampak oxidation kan? Nampak? Daripada negatif kepada 0. Itu oxidation. Dia konsep dia hilang charge. Dia discharge. Negatif charge tu hilang jadi kosong. Jadi maksudnya oxidation lah. At anode. Positif charge tu hilang charge dia. Discharge. Jadi hilang charge. So dia jadi apa? Reduction lah. 2+ jadi kosong. Oxidation state dia berkurang. Reduction plus 2 elektron. Sebab itu anode tu mesti positif. Kalau positif, negatif charge pergi kat situ dan dia akan mengalami oxidation. Oxidation at anode. Kita faham tak? Right, the chemical reaction at anode. Okay, so kalau kita nak buat overall lah, dia tak tanya overall. Dia tak penting, dia sebenarnya tak penting electrolytic cell ni, tak penting overall. Dia nak tengok setiap elektrod tu ada apa. Nanti dia nak collect lah apa benda yang terbentuk di elektrod tu. Tapi kalau nak tulis overall jumlahkan je lah. Overall is calcium 2+ liquid tau, jangan buat aqueous. Plus, dia tengok elektron dia sama-sama 2-2, so boleh jumlah tak payah dah multiply. 2 Br minus liquid. Jadi, calcium liquid dan bromine gas. Ni temperature dia tinggi ya, bromine jadi gas lah, bukan liquid. Okay, state 3 factors affecting yang B State 3 factors affecting the selection of species to be discharged at electrode. Yang pertama adalah penggunaan elektrod. Dalam kes ni kita pakai inert electrode. Jadi carbon tu tak mengalami oxidation and reduction type of electrode. Ada dalam nota saya tu. Whether it's inert or active. Inert or active electrode.
Kalau active electrode, metal tu aktif. Maksudnya metal tu boleh undergo oxidation. Apa ni, metal tu boleh terhakis, undergo oxidation. Ini inert. Ini carbon inert, jadi dia tak take part in the reaction dah. Yang kedua apa lagi? Apa lagi? Yang kedua adalah nilai E naught tu. Value of E naught. Standard reduction potential atau standard electrode potential. Sama ada siapa yang akan mengalami, kalau kata kita dalam ni lah, dalam electrolyte ni ada campuran banyak-banyak ion kan. Ada air juga, ada ion positif ion, ada negatif ion, macam-macam campuran kan. Jadi apa yang nak menentukan yang akan mengalami oxidation and reduction tu, kita tengok nilai E naught dia. Sama ada spesies tu dia senang tak mengalami reduction berdasarkan nilai E naught spesies tu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah temperature value of E naught. Yang ketiga ialah concentration of electrolyte. Value of E naught or species ni. Concentration of electrolyte. Kalau kamu tengok dalam electrolysis of sodium chloride, concentrated solution. Jadi dia senang klorin tu mengalami dekat nota saya ni. Jadi kalau concentrated lain produk dia. Kalau kata dilute lain produk dia. Kamu boleh tengok nota saya. Saya buat sini. Ni. Kalau kata concentrated sodium chloride, dia akan dapat klorin dekat anode chlorine gas. Kalau kata dilute, mana dilute? Kalau kata dilute, dia tak menghasilkan klorin. Dia menghasilkan oksigen gas dekat anode. Ya. Jadi ada beza lah dilute dengan concentrated menentukan produk apa. So itu 3 faktor. Saya tunjuk kat sini nota saya tu. Ni. Factor that affecting products of electrolysis. Produk apa yang terhasil during electrolysis. 1. Nilai E naught. Okay. Spesies mana yang akan mengalami oxidation reduction tu bergantung pada nilai E naught dia tu. Untuk mengalami reduction, nilai E naught tu mesti positif. Yang lebih positif E naught akan mengalami reduction. Kalau yang lebih negatif atau less positif akan mengalami oxidation. Dan concentration of ion tadi yang dilute dengan concentrated, kalau lebih concentrated lagi senang mengalami proses hilang charge tu. Type of electrode yang being used, inert atau aktif. Kalau inert dia tak take part in the reaction. So produk tu gantung kepada apa ada dalam electrolyte lah. Ya. Kalau kata aktif, dia terlibat sama dalam electrolysis tu. Okay, kamu boleh tengok situ. Okay, boleh soalan nombor 1 selesai. Faham? Ada nak tanya apa-apa tak? Jadi dia boleh bagi formula apa saja. Molten ni, kan molten liquid ni, dia hanya ada 2 ion, cation and anion tu je. Ya. Tapi kalau dia nak bagi trik, dia akan bagi campuran garam yang berbeza. Jadi kamu kena tengok nilai E naught lah, siapa yang akan mengalami oxidation reduction. Ini dia bagi satu spesies, satu bahan saja, kalsium bromide. So dia akan ada kalsium 2+ dengan bromide ion saja. Kalau dia nak bagi trik, dia buat campuran lah. Dia campuran
bahan berbeza. Jadi kena tengok nilai. Kena ingat lah pula siapa yang nak mengambil oxidation reduction. Okey. Nombor 1, nombor 2. Saya ingat nombor 2, kamu boleh tengok nota kot no? Boleh tak? Write the half equation and determine the product form at the anode and cathode. Kalau kata molten magnesium bromide tu, bromide ni sama macam ni. Magnesium, maksudnya ini magnesium 2 plus lah. Kamu dah tahu charge dia lah nah. Berapa plus. Kalsium bromide, kalsium K plus. Tak nak silap, tahu lah berapa charge formula dia macam mana. Dia tak bagi formula, you kena tulis formula. Nak silap kat situ lah. Okay, so nombor 2 kamu boleh rujuk nota ya. Nombor 3. Kita tengok nombor 3. Ini sekarang ni kita dah buat kuantitatif aspek of electrolysis. Dia buat pengiraan sikit. Kita tengok nombor 3 ya. Question number 3. Electric current I dia sama juga dengan 3 ampere pass through an electrolysis of molten lead bromide. Dia tengok dia tak bagi formula tu. Molten lead bromide, lead Pb, bromide Br minus 1. Lead ni pun dia dah buat tu, lead 2. So Pb Br 2 lah, dia pun dah buat lead 2 bromide. Boleh formula bagi betul. For 30 minutes. 30 minute time dia. 30 minutes. Okay, apa lagi soalan? Using inert electrode. Inert electrode. So electrode tak terlibat Ni molten. Okay. Okay, first thing, ingat dia punya equation. Okay, ingat dia punya equation. Nah, at anode. At anode oxidation kan? Oxidation at anode. Oxidation ni apa? Oxidation ni apa? Apa? PB ke BR? PB2 plus ke? PB ni PB2 plus ya? PB ni PB2 plus. BR ni BR minus 1. At anode PB ke BR? Oxidation. Anybody? BR. Yes, BR. Okay. Alhamdulillah betul BR BR minus, cuba buat equation. BR minus liquid Tak ni sekarang tak ada gambar ni. Tadi ada gambar. Ni tak ada gambar. Oxidation. Dia 2 lah. Ni siap-siap. 2 BR minus. Jadi BR2 gas kan. Plus dengan 2 elektron Oxidation. Buang elektron. So you nampak dia punya oxidation state dia. Daripada -1 jadi kosong. Jadi kosong tu oxidation lah. Oxidation number bertambah. Okay, boleh. Okay, at cathode. Iaitu reduction. Adalah PB 2 plus liquid Masih nampak hitam. PB 2 plus liquid plus 2 elektron. Jadi PB liquid. Ini dia punya equation yang berlaku dekat electrode.
Dan dia electrolysis. Ini anode. Ini cathode. Jadi nampak bromine gas keluar lah kat sini. Bromine gas keluar. Yang ni nampak dia melebur kat sini. Kat cathode tu ada nampak PB. Dia lebur. Nampak bromine gas. Okay. So, state Faraday first law. Faraday first law ada dalam nota, you tengok nota. Faraday first law kata, how much bahan yang kita dapat dekat elektrod-elektrod kita ni kan, during electrolysis ni, dia bergantung kepada quantity of charge yang mengalir dalam kita punya sel elektrolitik lah. Quantity of charge. Saya sambil buat analisis sambil tegang, sambil tengok nota. Ini buat soalan. Ini Faraday first law. Oh, ini dia. Faraday first law says that dia ada di quantitative aspect. Kita nak buat pengiraan. Ada formula dalam electrolysis. Bukan kita nak tengok je apa ada apa-apa, tapi berapa banyak dia terbentuk. Kita nak cari. Nak buat calculation. Okay, states that the amount of substance produced during electrolysis is directly proportional to the amount of electric charge. Berapa quantity of charge yang mengalir dan kita punya electrolysis tu akan menunjukkan berapa bilangan bahan yang kita, berapa banyak amount bahan yang kita dapat. Berapa banyak bahan yang kita collect dekat elektrod tu bergantung pada berapa quantity of charge yang mengalir dalam kamu punya electrolysis. Berapa quantity of charge tu, iaitu Q, dia bergantung kepada berapa current elektrik yang kita telah alihkan dan berapa masa kita buat electrolysis. Lagi banyak masa kita duk pasang electrolysis tu, lagi banyaklah yang terbentuk kan. Current tu kalau kita bubuh kuat, current kita bagi kat dia pun lagilah banyak terbentuknya produk kita tu. So you highlight kat situ lah. Quantity of charge, berapa banyak bahan yang terbentuk bergantung kepada berapa quantity of charge. Quantity charge tu adalah current dan juga masa kita buat electrolysis. Okay. Sekejap ni, so kita pergi balik pada soalan tadi. Okay, soalan dia. Calculate the mass of lead deposited. So dia tanya berapa lead yang deposited. Berapa lead yang deposited at the cathode. Betul kan? Lead yang terbentuk at cathode. Okay, so kita berdasarkan apa yang kita data yang kita dapat tadi. Berapa masa, berapa current yang mengalir, akan menunjukkan berapa quantity of charge. Faraday first law lah, Q. Pada Q sama dengan IT tu Faraday first law lah. 1 times T. Itu time Q sama juga dengan I times T. Okay, jadi time ni kena dalam second tau. Kena convert dalam second. So Q sama juga dengan 3 berapa ampere I kali dengan time. Okay, 30 minit kalau nak tukar dalam second dan kali 60 kan. 1 minit 60 second, 30 minit 30 kali 60 lah. So berapa? Berapa dalam kolom? Mana kalkulator? kali 30 kali 3. 54 00 kolom. Okey, tukar terus kepada Faraday. Okey, ni saya tunjuk tadi. 1 Faraday. Sini 1 Faraday duk ada 96500. Ni ada fizik you belajar kah? Pernah tahu tak? 1 Faraday tu berapa kolom?
Kat sini ada nota saya tu. Kamu kena tahu ya, 1 Faraday tu ada 96500. 1 Faraday tu berapa mol elektron? 1 Faraday tu, 1 Faraday 1 mol elektron. Faraday constant is the amount of charge in 1 mole of electron. Daripada kolom tadi kita tukar dalam bentuk Faraday. Kalau 1 Faraday untuk 1 mole elektron. Maksudnya sini 1 mole elektron sama dengan 1 Faraday. 1 Faraday tu ada 96500 kolom. Ya, ini berkaitan dia nah. 1 mol elektron, 1 Faraday. 1 Faraday tu ada 96500 kolom. Okey, jadi kita tukar, sorry Jadi ini kita tukar kepada Faraday. Berapa Faraday? So kalau kata 1 Faraday tu ada, tulis kat mana? 1 Faraday tu ada 1 Faraday tu ada 96500 kolom. Jadi kalau banyak ni kolom, 5400 kolom tu ada berapa Faraday? So bahagilah. Jadi nanti kalau saya tak tunjuk bahagi, saya terus kepada berapa Faraday. Itu maksudnya you faham dah So 5400 bahagi 96500. 0.055. Saya ambil 0.0. Dia 5596 kan. 5596 dah. Okay, tak apa. 0.05596 Faraday. Faham ya? Daripada kolom kita tukar kepada Faraday. Kolom ni tukar kepada Faraday. Maksudnya nak tukar kolom kepada Faraday dengan kita bahagi dengan 96500. Nilai kolom tadi, sebab keadaran dia macam tu lah. 1 Faraday ada 96500. Kalau 5400 kolom berapa Faraday? Jadi 5400 bahagi 96500 kali 1 bahagi 96500. So bahagi dapat dah berapa Faraday. Jadi di equation kita ni, equation yang kita nak tengok adalah equation yang kat cathode sajalah. Macam ni yang kita nak tengok, kita nak refer dia. Equation ni kita baca, dia tanya berapa lag kan. Jadi kita tengok hubungan dengan berapa elektron tu. Elektron tu banyak mana. Kita boleh baca daripada equation ni macam ni. 1 mol PB lag. From equation tu kita boleh baca 1 mol PB terhasil selepas berapa mol elektron mengalih? 2 mol elektron. 2 mol elektron tu adalah 2 Faraday sebab 1 Faraday 1 mol elektron. Boleh tak? Jadi 2 Faraday kah? 2 Faraday tu ada 1 mol PB. Jadi kalau banyak Faraday kita 0.05596 Faraday tu ada berapa mol PB. Dia senang je. Kali 1 bahagi 2. Bahagi 2. Okay, so dapat molnya adalah mol PB adalah buat matematika dia 0.05596 kali 1 bahagi 2. So dia ada 0.027280 lah 280 mol. Okay. So mass PB, nak mass kan? Klik the mass. Mass dalam gram. Mass PB adalah nilai mol itu 280 kali dengan nilai AR PB. Mana nak cari AR ni? Apa AR PB?
Let. Mana dia let? Let tu ada 207.2. Tu berapa jawapannya? Kali 207.2. 5.80. Dapat tak? Kamu buat tak ni? Okey tak? Okay, madam. Boleh ya, alhamdulillah. Faham Boleh faham? Ada nak tanya apa-apa? Jawapan dia 580. Ya, penting equation ni kamu tahu. Ini menunjukkan 1 mol PB, 2 mol elektron. 2 mol elektron, 2 Faraday. Nanti kita dah ada berapa Faraday quantity of charge yang mengalir menyebabkan elektrolisis tu kan. Dalam Faraday tu berapa. Jadi kalau kata resepinya, kalau kata untuk dapat 1 mol kena 2 Faraday. Jadi kalau kita banyak ni Faraday, kita akan dapat berapa lah. Dah dapat mol, dapatlah mass. Mol kali dengan ARPB tu. Okey, sudah nah. So macam itulah konsep dia. Faraday first law, nombor 3. So nombor 4. Saya seronok ni, saya suka elektrolisis ni kan. Dia main formula ni je lah. Q sama dengan IT. Kita formula ni lah. Q sama dengan IT. Ingat T mesti dalam second. Kena tukar dalam second. Okay, apa lagi soalan nombor? Ada tak kamu try soalan sebelum ni? Yang mana yang tak boleh buat? Nombor 4, kita ada nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Try dah semua no? Nombor 4. Kamu tak buat lagi kan? Buat buat sekarang, nanti kalau dah boleh hantar dah siap ni. An aqueous solution of platinum salt is electrolyzed. Oh, aqueous solution pula. Saya tengok apa soalan ni. Aqueous solution of platinum salt. Electrolyzed using a current of 5 ampere. So I, tulis data dia. I sama dengan 5. After 2 hours. So T dia adalah 2 hours. 2 kali dengan 60 dapat berapa minit. Kali dengan 60 dapat berapa second. Mass of platinum selepas elektrolisis dia dapat kasi kan. After 2 hours, 18.18 gram of platinum is formed at the cathode. So platinum ni, mass platinum yang terhasil after the electrolysis adalah 18.18 gram. Calculate the charge on the platinum ion in this solution. Dia nak tanya platinum tu dia berapa charge? X charge saya letak situ. AR of platinum. Dah bagi siap. Tak boleh tengok dekat table. 195. Jadi maksudnya equation kita ni, kita tak tahu dia punya platinum tu nak tambah berapa elektron. Jadi platinum solid tu. Electrolysis liquid lah. Electrolysis of aqueous. Solid lah saya buat. Aqueous. Ini aqueous. Plus dengan X elektron berapa kita tak tahu.
berapa dia punya charge dia. Kita tahu berapa elektron. Kan? Okey, kita ada IT. Kita cari Q dululah. Try tengok. Complete, kita ada data dia. I dengan T complete. Cari Q. Q sama juga dengan I times T. Sama juga dengan 5 times 2 times 60. Atau you nak kali siap-siap sana pun boleh. Lima kali 2 kali 60 kali 60. 36,000. Betul tak? 5 kali 2 kali 60 kali 60. Kolom Okay, kita convert kepada Faraday bahagi dengan 96500. Dia tak payah tunjuk bahagi, tak apa. Tulis Faraday je. 0.3731 Faraday. Okay, dia dapat dah berapa Faraday. Okay, mol PB, mol platinum. Mol platinum. Mass tu 18.18 divided by nilai AR 195 mol mol mass over molar mass 18.18 bahagi 195 0.03923 mol. Ambil lebih sikit. Okey, jadi 0.03923 mol terhasil selepas kuantiti of charge banyak ni. Jadi untuk 1 mol berapa? Kita buat kedaran macam tu je lah. Maksudnya 0.3731 Faraday, quantity of charge yang mengalir dalam elektrolysis kita tu akan menghasilkan 0.03923 mol platinum. Jadi kita nak untuk equation kita ni untuk 1 mol. Kita nak dapat bilangan mol elektron ni, kita nak sini kena dia 1 mol kan. 1 mol berapa X elektron? Berapa 1 mol? Kita kena cari untuk 1 mol. Question kita tu 1 mol. 1 mol platinum berapa? Number of quantity of charge. Quantity charge. Kita panggil Faraday kolom tu quantity charge. Charge adalah 1 kali 0.3731 bahagi 0.03923 darab ni. 1 kali dengan ni bahagi dengan ni. Ini perkadaran 0.3731 bahagi 0.03923. 95. Macam mana nak buat ni? Darat 2. 9.51 Faraday. Dia dapat tengah-tengah tak round off. Macam mana Ini kali 2 ke? Tak betul saya kalkulator ni 18.8 bahagi 195. 0.09 besar ni. Ini tak habaq kat saya tak betul ni. Apa saya dapat ini tadi? 0.0932. Saya tak nampak betul yang mata.
932. Ya apa tak tegur? Buat ke tak buat ni? Ha? Aduh. Saya seorang je nak buat kat sini ke? Tak buat Buat Madam. Ni saya tak betul lagi, tak tegur pun. Tak betulkan. 932 mol platinum. Jadi 1 mol platinum berapa Faraday Kita cari. Jadi quantity of charge atau number of charge. Number of charge pun boleh. Number of charge. Panjang sangat quantity tu. Kolom Faraday ni kita panggil charge. Number of charge. Number of charge adalah 1 kali 0.3731 bahagi 0.0932. 0.3731 bahagi 0.0932. Dapat 4. Nampak pula cantik tadi apa pelik lah. 4.00. Faraday. Kan? Maksudnya adalah 4 mol of electron lah. 4 Faraday means 4 Faraday 4 mol electron. Macam mana nak tulis ni? So, sambung balik sambung, saya tak muat ni, saya buat kat atas tu lah. So, maksudnya kat sini equation dia tu, sini 4 kan? 4 elektron, jadi PB 1 mol, 4 mol elektron. Maksudnya sini P platinum ni 4 plus lah. Jadi jawapan dia tu PT 4 plus. Dia tanya, apa dia tanya tadi? Calculate the charge on platinum ion. Formula ion PT4 plus. Jadi kalau charge adalah 4 plus. Kalau oxidation state plus 4. Ini dia tanya charge. Plus dia 4 plus jawapan dia. Jangan plus 4. 4 plus. Charge tu adalah macam formula ion tu. Plus. Ini jawapan dia Formula ion plus ni formula kalau dia tanya formula. Kita tengok ada perbezaan Kalau kata formula ini. Kalau dia kata charge 4 plus. Kalau kata oxidation state plus 4. Macam tu Formula ion, charge, oxidation state. Be careful apa yang dia nak. Okay tak? Question number 4. Dapat? Okay dah. Kemudian number 5 pula. Question number 5. Kalau nanti dah habis kan, kita masuk kepada, kita ulang balik lah ni topik 3 ni. Dah risau ni belah depan. Dendritic cell ni, saya rasa saya spend banyak masa kat sini ni. Question number 5. A metal X form a chloride with formula XCl3. Okay, ni XCl3. Lepas tu dia kata molten. Electrolyzed by passing an electric current I 3.88. Time 60 minit
kali dengan 60 lah untuk dapat dalam second ya. Kita nak dalam second. Amount of X deposited at the cathode. X deposited. Macam tadi jugalah soalan dia ni. 0.347. Dia suruh cari. Dia cari MR pula. Mass X deposited 0.347 gram. Dia nak cari mole tak boleh lah, tak ada AR dia. Dia tanya AR of X lah. Soalan dia. Okay, molten. Kita tengok formula at cathode kan. Cathode undergo X ni dia adalah metal ion. Dia metal ion. So dia akan undergo reduction at cathode. Betul lah. At cathode. Apa yang berlaku? Kalau you tengok sini, X ni mestilah X3+. Molten liquid plus dengan 3 elektron. Jadi X. Kan, sini formula dia. Ni Cl tolak 1, X ni mestilah 3+ lah. Ya, liquid plus 3 elektron. Jadi maksudnya 1 mol X, 3 mol elektron, 3 Faraday. So, atas ni berapa dia punya? Saya kira second dulu. Kira 60 kali 16. 960. So Q sama juga dengan I times T 3.88 kali dengan 960 3724.8 Coulomb. Berapa Faraday bahagi 96500. Bahagi terus senang. 0.0386 lah. 3860 Faraday. Jadi kita tahu daripada equation kita ni 1 mol X berdasarkan 3 mol elektron, 3 Faraday teruslah. Faham dah? 3 mol elektron, 3 Faraday. Jadi banyak ni Faraday, 3860 Faraday. Itu ada berapa mol X yang kita terhasil. Jadi 1 bahagi 3. 38 6 bahagi 3. So mol X Mol X adalah 0.03860 kali 1 bahagi 3. 0.01287. Lebih sikit lah. Mol. Okay, formula mol kita dah ada, mass dah ada, kita dapat MR lah. Mol adalah mass over molar mass kan. Mol adalah mass over molar mass. So molar mass X adalah mass dia tu 0.347 bahagi dengan mol 0.01287. Bahagi 0.01287. 26.96. Okay, kalau molar mass gram per mol lah. AR
26.96. Tak ada unit. Dapat tak? Boleh follow ke? Boleh follow tak? AR of X. Boleh, Madam. Okay, ambil dia. Pendang je dia punya ni, matematik dia. AR of X adalah 26.96. Okay, so dia ikut dia nak tanya apa so you faham dia nak buat kaitan dia. Ni formula ni, tengok formula tu berapa. Formula menunjukkan equation dia macam mana. Dia mengalami Nash charge reduction untuk dapatkan 1 mol X. 3 mol neutron, 3 Faraday, 1 mol X. Okay. Question number 5, question number 6. Oh, pergi dah. Kita cuba bagi habis ni. Jangan kata sakit tak boleh nak buat tutorial dah saya dah terang satu-satu ni. Kamu tulis balik elok je. Question number 6. Determine a value for Avogadro number. Oh, dia nak Avogadro number kan 6.02 kan. Jadi nak berapa Avogadro number tu? Kita nak cari. Avogadro number if 12.6. Kita tulis data dia punya. Mass of Ag silver adalah 12.05 gram. At cathode betul lah. Reduction at cathode. Dia daripada ion jadi solid lah. When a current, I dia adalah 4 ampere plus 2. Okay, solution ni 1 molar. Concentration of Ag nitrate ni adalah 1 molar mol per dm cube. Time sama juga dengan 45 minit. Dapat dalam second kali 60. Kali siap-siap. Takut lupa. 45 kali 60. Mesti dalam second formula first law, Faraday first law tu. 27 00. Apa lagi? AR dah bagi juga. AR of silver 108. Charge on electron. Maksudnya charge on the electron 1.6 kali 10 kuasa tolak 19 kolom. Okey, kita dah tengoklah. Boleh kita boleh saya buat try. Sekejap. Kita ada I dengan T ni complete. Cube semua IT dapat kolom. Kita ada mass. Analysis of Ag plus ni. Ag plus 1. Kita tengoklah apa benda ni. Q sama juga dengan I times T. I 4 kali dengan T 2700. So dapat berapa kolom? Kali 4. 10800 kolom. Okay, mole of kita tak boleh bahagi dapatkan Faraday ke. Jangan cari berapa Faraday.
Kita nak cari berapa kolom tu. Bukan berapa kolom. Satu Faraday tu berapa kolom kita nak cari. Rasanya kod macam ni. Okay, sekarang kita dapat berapa kolom. Dan kita biasa satu Faraday tu ada 9650000 kolom ni. Sekarang kita nak cari ni. Okey, ni kolom. So jangan cari berapa Faraday lah. Sebab Faraday tu maksudnya kita dah menggunakan nilai 96500 ni. Sekarang kita nak cari yang itu rasanya ke chart tengok . So berapa kolom. So mole of Ag 12.05 mass dia bahagi dengan AR ni dia dah bagi 108 12.05 bahagi 108 0.1116 mol. Okey. Ini silver nitrate. Silver nitrate ni Ag plus lah, dia formula dia 1 plus. Ada somebody nak cakap something siapa tu? I can hear you. Ag plus. Okay, sebab nitrate ni tolak 1 equals dia menerima 1 elektron. Dia sedang mengalami reduction, nilai dia sangat positif, lebih positif berbanding dengan air. So dia akan deposited sebagai Ag. Kamu boleh tengok electrolysis of silver nitrate penota saya. Jadi maksudnya 1 mol elektron, 1 mol Ag. Pada equation kita 1 mol elektron, 1 mol Ag. Jadi banyak ni mol, berapa mol elektron? Ya, 1 mol. So 1 mol elektron berdasarkan 1 mol Ag. Jadi 0.1116 mol Ag. Berapa mol elektron, berapa Faraday lah berapa Faraday. Kita pun ambil dengan kolom ni terus. Kolom boleh. Tak apalah, try. Saya cuba jaya ni. 1 mol elektron, 1 mol Ag. Jadi ini berapa mol elektron? Mol elektron sama lah 0.1116 mol. Itu maksudnya berapa kolom? Maksudnya 0.116 mol elektron ada 10800 kolom. Ataupun 0.116 Faraday 10800 kolom. Mol elektron tu kita tukar kepada berapa Faraday kan? Sebab 1 mol elektron 1 Faraday. Mol elektron tu kita tukar kepada Faraday. Jadi 1 Faraday berapa kolom? Tak muat dah pula. Patah balik ke belakang ni pula. Ini yang last part ni. Jadi kita tahu perkadaran dia 0.116 Faraday
10800 kolom. Jadi 1 Faraday berapa kolom? 1 kali kan, 10800 kali 1 bahagi 0.116. 93103. Apa terjadi? Nak cari nombor Avogadro. Nombor Avogadro ni adalah bilangan untuk satu mol elektron. Satu mol elektron yang dia bagi tadi apa? Charge on the electron. Charge untuk elektron adalah berapa kolom untuk setiap satu elektron. Satu elektron charge dia banyak ni. Ni charge untuk setiap satu elektron. Kalau saya dapat banyak ni kolom, okey, berapa charge dia? Berapa elektron? Buang ni tak tahu sekejap. Tadi saya ada 10800 kolom. Jadi ada berapa elektron? Kita boleh buat kaitan ni rasanya. Mak. Terdelete. Mana dah bagi? Alamak. Terdelete ke tadi? Mana dia? Masya Allah. Tekan apa? Hello, Masya Allah. Duduk mana? Dah kena buat balik. Ada question number. Slide terdelete je. Kat mana ya? Aduh, dah lah tengah duduk serabut. Tak dapat. Question 6 tadi berapa? Mass. Susah juga yang ni no. Mass silver. Siapa dapat? Dapat tak round? Nombor Avogadro dia 6.05 times 10 to the power of 23. Jawapan dia. Mass AG duk ada. Dah lah saya nak buat yang agak ni. Tak dan ke? Tak apalah. Okay. Kita buat semula Mass of silver 12.05. Current dia I sama juga dengan 4. T dia adalah 45 minit. Okay, cari Q sebenarnya IT dulu lah. 4 kali 45 kali dengan 60. 10800 kolom. Okay, dah. Okay, jadi yang ini
Cepat terus. 12.05. Okay. 12.05 gram deposited berdasarkan banyak ni kolom. Berdasarkan 10800 kolom. Jadi kalau kata 1 mol, AR kan dia dah bagi, AR dia tu adalah 108. Jadi kalau 1080 gram AG untuk 1 mol, untuk 1 mol berapa kolom? Jadi untuk 1 mol ni kita cari untuk 1 mol. Quantity of charge dia panggil ni. Charge untuk 1 mol. Number of charge sama juga dengan 108 kali 10800 divided by 12.05. 08 kali 10800 bahagi 12.05. 96796.7 je lah kolom. Okay, banyak ni untuk 1 mol untuk number of dan kejap. Maksudnya banyak ni 96796.7 kolom ni untuk bilangan yang kita nak carilah untuk 1 mol. Untuk 1 mol AG yang kita nak cari berapa bilangan tu. Berapa bilangan dia? Berapa bilangan dia tu apakah tu yang dia bagi charge on the electron tu, charge untuk 1 elektron. Charge, kataan charge on the electron. Macam 1 elektron dia tu ada 1.6 kali 10 kuasa tolak 19 kolom charge. Jadi kalau kita ada banyak ni 96796.7 kolom, ada berapa elektron? Betul tak? 96796.7 kali 1 bahagi 6 exponential tolak 19. 6 maksudnya 6.04 6.005 6.05 bisa set. So number of electron lah. Number of electron adalah 96796.7 kali 1 bahagi 1.6 10 kuasa tolak 19. Saya dapat 6.05 kali 10 kuasa 23. Nah, sebab dia bagi ni. Ini menyebabkan dia penting ni. Ini untuk 1 elektron, charge dia tu 1.6 10 tolak 19.
Jadi kita punya charge kita ni untuk 1 mol berdasarkan 1 mol Avogadro number tu adalah menunjukkan bilangan kan. Jadi bilangan elektron lah. Sebab berdasarkan 1 elektron dia kata charge banyak ni. Jadi kalau kita charge kita banyak ni untuk 1 mol tu berapa bilangan lah. Berapa bilangan elektron. 1 mol tu ada berapa bilangan elektron. Ada tak? Sebab Ag ni, Ag plus elektron jadi Ag. 1 mol Ag, 1 mol elektron. 1 mol Ag, 1 mol elektron. 1 mol elektron 9679. Jadi kalau 1 elektron charge banyak tu, jadi kalau 9679 untuk 1 mol elektron menunjukkan berapa number of elektron tu kita nak cari. Ni dia nilai dia. Ni adalah nombor Avogadro lah. Menunjukkan bilangan. Susah sikit tak, soalan tak ada dalam susah jadi kot. Nah. Macam tu lah jawapan dia. Macam tu setakat yang saya boleh terangkan you all. Number of electron untuk 1 mol elektron iaitu nombor Avogadro. Saya boleh complete ni. Number of electron for 1 mol of electron or nombor Avogadro . Okey, setakat tu okey. Question number 6. Question number 7 pula last one. A student wants to fill a balloon with hydrogen gas. So, balloon hydrogen gas. Hydrogen gas H2. How long current? T dia sama juga dengan berapa dia tanya. Current dia sama juga dengan 12 ampere. Must be used in the electrolysis of water. Electrolysis of water. Kan electrolysis of water. Dia menggunakan electrode, inert electrode. Platinum ke. Tempat electrolysis of water. Jadi at anode oxidation. Dia terhasil oxygen gas. Oxidation hasilkan oxidation of water, oxygen gas. At cathode, reductions of water, terjadi hydrogen gas. Hydrogen gas ter-evolve. So dia cakap ni at hydrogen gas at cathode lah. Kita tahu equation dia, kita tahu equation dia. Ni kena hafal dah ni at anode. Saya ingat, saya boleh ingat tak? Saya pun tak ingat ke. At anode, oxidation of water kan. Semua water, liquid 2 mol. Sekejap. Equation ni nanti tak muat. Saya buat ni. Ingat oxidation of water, oxygen gas. Reduction of water, hydrogen gas. Penghasilan dia. So at anode, oxidation of water At anode yang berlakunya oxidation. Water oxidation. Okay, so dia mesti 2 mol of water. Oxidation buang elektron. Okay, so dia jadi oxygen gas. Plus, cuba apa 4H plus equals plus 4 elektron. Itu at anode. Cuba apa oxidation of water. Oxidation of water, elektron dia keluarkan.
Aduh, nak pen. Dia jadi oksigen gas. Oxidation, oksigen. 4 dia buang elektron kan, oxidation. 4 elektron dia buang. Okay, kalau kata add cathode reduction. Reduction occur at cathode, red cat. Still sama, 2H2O, liquid. Okay, reduction dia plus elektron. Plus 2 elektron. Jadi, dia hydrogen gas. Reduction. Plus dengan mesti 2 hydroxide ion. Nah. Ingat tak question? Kan, sebab ini tolak 2, sini ada 2 tolak kat sini. Ni kosong-kosong. Kena ingat macam tu lah. Kenapa ini reduction hydrogen gas. So ini at cathode. So apa lagi dia kata ni? Dia balance to volume. Volume of the sheet of water to fill the balloon to a volume dia adalah 10 liter. 10 liter and a pressure of, ni kena buat PBNRT kot. P sama juga dengan 0.924 atm. Temperature adalah 22 plus 273. Kena pakai PBNRT lah. Ni formula. Ingat how long So macam mana kita nak buat ni? Sini tak boleh pakai Q sama IT. Okay, daripada penyataan volume ni boleh dapat mole tak? Gas tu. PV equal to nRT. N equals to PV over RT. Kita assume gas yang terhasil hydrogen gas ni adalah ideal gas. Pressure 0.924 kali dengan volume 10 bahagi dengan R 0.08206 kali dengan T 273 campur 22 apa? 295. 0.924 kali 10 bahagi 0.08206 bahagi 295. Sama tak dia dapat mol? 0.3817. Sama tak? Saya ambil 4 tipuhan. 3817. Okay. Itu mole of oxygen, hydrogen gas yang telah mengalir. Okay. Berdasarkan equation ni lah. Maksudnya 2 mole elektron. Kan? 2 mole elektron iaitu 2 Faraday. Terus boleh tak? 2 Faraday. 2 Faraday. 1 mole hydrogen gas. Jadi kalau 0.3817 mole hydrogen gas, berapa Faraday? Number of charge. Kosong 0.3817 kali 2. Sampai 3817 kali 2 0.7834 Faraday. Ini Faraday, saya cari berapa Faraday. Okey, Faraday Q sama dengan IT kolom. Okey, so ini berapa kolom? 96500 kolom 1 Faraday. So
Ini 0.7834 Faraday berapa kolom? Nombor kolom sama juga dengan 0.7834 kali 96500 75598 kolom. Q sama juga dengan I times T 75598 sama juga dengan I. Okay, tadi volume saya tulis betul lah. I berapa? 12 kali dengan T. T sama juga dengan bahagi 12. Dalam second tau. 6299 second. Kita buat dalam jam lah. Berapa jam? Bahagi ke kali. Bahagi dengan 60 berapa minit. Bahagi dengan 60 berapa jam. 1.75. Tak muat nak tulis mana ni. So ni jawapan dia Kalau dalam second, dia ada minta ke dalam jam ke berapa. How long occurrence dia tak cakap So bagi dalam second ni boleh lah. Kamu ikut dia ni, hilang dah 6299. Dia dapat 6299 second. 73. Dia dah lari sikit kat mana? Kira 817, 2 Faraday. Sembilan enam lima kosong kosong sama 1 Faraday. 0.7834. 75598.1. Betul lah tu takat itulah saya boleh buat lebih kurang 626300 lah second. Bahagi dengan 60 dapat minit. Bahagi dengan 60 lagi dapat jam. Lebih kurang 1.75 jam. Berapa orang ikut saya ni? Dapat tak? Dapat, Madam. Time saya kalau dalam jam, dia adalah 1.749 tu jadi 50. 75 jam. Okey, habis. Jam saya. Jadi kan di sini yang penting kat sini equation anode cathode tu dalam electrolysis of water tu, jadi dia aspek kualitatif yang kita belajar peringkat awal electrolytic cell tu dia apply juga dalam kuantitatif. Kita tahu apa produk yang terhasil di anode dan cathode, berapa equation dia macam mana, berapa mol electron, berapa mol electron tu berapa Faraday. Kita kait dengan quantitative aspect pula, Faraday first law.
Okay? Saya harap you okay ni. Okay, so kita ada masa setengah jam lagi. Boleh tak kita tengok tutorial saya dah bincang cuma tak thoroughly lah. Ada lagi tak yang tak erti buat? Yang topik 3 yang awal ni. 3.2, 3.1. Carbonic cell. Nurse equation. Ada masalah tak? Kalau tak ada, saya nak tengok past year ke apa? Boleh? Nak try CamFriend lah. CamFriend kena buat, kita tengok CamFriend sikit. Nah. CamFriend kena buat. Kamu punya CamFriend dalam campsite. CamFriend. Kita bawa buku dia ni. Kena rajin-rajin buat latihan. Ha? Sentiasa buat latihan. Jangan buang masa. Electrochemistry. Kita ambil soalan. Ada nah. Apalah kita try nombor 2 nanti saya buat belakang-belakang nanti you rasa orang depan tak buat lagi. Buat lagi ni nombor 2 ni. Pernah buat tak? Kita try lah, kita tengok. Tak try lagi kan? Kita tengok CamFriend soalan nombor 2. Okay, saya kena buka buku, tak ada, tak bawa. Aduh. Alamak. Sambil tengok soalan lah. Boleh nampak Nak besarkan sikit ni. Besar sikit. Okay. The following diagram shows an arrangement of an electrochemical cell created from 2 half cell A and B. Ni galvanic cell lah atau Botek cell. Dia bagi E0 tu nilai reduction. Negatif 0.76 untuk zinc. Positif 0.80 untuk silver. Write the overall equation for the cell. Jadi dia pasangkan, maksudnya dia ambil zinc, dia rendam dalam zinc 2+. Dia ambil silver. Apa ni soft bridge kat sini salah ni Ni kan soft bridge ni ada tak macam mana saya nak edit tak boleh. Ni bukan soft bridge Ini adalah silver. Ag metal ni. Ag kat sini dalam Ag+. Dia galvanic cell dia mesti kalau kata bukan inert electrode jadi metal apa benda yang nak balas tu dengan dalam ion metal tu, aqueous ion. Zinc dalam zinc 2+, silver dalam silver ion. Okay, kamu boleh betulkan ni lah. Soft bridge kat sini, soft bridge. Ini metal silver tu. Jadi dia pasang je, dia jalan sendiri spontaneous reaction. Jadi berdasarkan nilai E0, kita tahulah apa yang akan mengalami reduction oxidation. Yang lebih negatif, dia tak suka reduction. Maksudnya zinc 2+, nak jadi zinc itu not favorable sebab negatif. Yang reactionnya adalah Ag+ jadi Ag. Ni saya buat. Kan berdasarkan nilai dia punya
E naught tu zinc tu plus zinc, nilai dia negatif 0. berapa? 76. Kalau tengok E naught Ag plus Ag lebih positif. Nilai yang lebih positif maksudnya spesies itu senang mengalami reduction. Plus 0.80 volt. Jadi reaction spontaneousnya ialah, ingat Ag jadi Ag plus. Ag plus jadi Ag. Ag plus, reactionnya Ag plus jadi Ag sebab nilai dia lebih positif. Ingat tu je. Nilai dia lebih positif, jadi reduction Ag plus jadi Ag. Zinc plus nak jadi zinc tak suka, lebih negatif. Reactionnya adalah zinc jadi zinc tu plus. Macam tu. Nilainya lebih negatif. Reaction terbalik. Maksudnya reaction at, kamu okey lagi cakap ni. Ini reduction. Reduction. Ini oxidation. E naught tu dia bagi equation tu dalam bentuk reduction. Nilai-nilai tu nilai reduction. Dia kena tulis kat sini nanti you confused ni. Ni maksudnya reduction. Equation anak panah yang saya tunjukkan ni adalah tunjukkan reactionnya tu reduction, ini oxidation. Oxidation at anode. Jadi at anode yang berlakunya oxidation tu adalah hasil daripada reaction zinc solid jadi zinc tu plus 2 electron. At cathode yang berlakunya reduction adalah berdasarkan reaction Ag plus aqueous plus electron. Jadi Ag solid. Jadi overall equation adalah ini kena kali 2. Sebab dia 1 elektron. Ini 2 elektron. Lebih sama elektron. So kena kali 2. Equation at anode cathode tu jangan kali lagi. Overall equation baru kita kali. So zinc solid campur dengan ni kena kali 2. 2 Ag plus aqueous. Elektron semua cancel dah. Zinc 2 plus aqueous. Plus 2 Ag jangan lupa. Kali 2. Solid. Ni overall. Boleh kan? Space jangan tak letak. Mesti letak ya. Okay, seterusnya. Right overall. Bila nak buat right overall tu mesti ada reaction at anode and cathode Dah buat dah tadi. Calculate the electromotive force, itu nilai voltage of the cell under standard condition. E naught cell. Dia pun cakap E naught cell. Cari E naught cell. E naught cell adalah nilai cell potential at standard condition. Mana dia? Saya nak ambil dah. Okay, nak cari, saya buat pada sini lah sebab nilai ada kat sini Nak cari E naught cell. E naught cell adalah E naught cathode tolak E naught anode. Reduction ni at cathode Nampak dia kan silver kan. At anode. So, ambil dalam bentuk reduction. Jangan terbalikkan dia. Kita pakai formula cathode tolak anode E naught cathode tolak E naught anode. Tak payah buat E naught oxidation plus E naught reduction. Saya buat cathode tolak anode je So, jangan terbalikkan dia, ambil je nilai ni.
Cathode plus 0.80, tolak 0.76. Dia dapat plus sebab reaction ni spontaneous. 0.8 campur 0.76. 1.56. Boleh plus 1.56 volt. Okey, dah dapat dah. Okey, kemudian apa lagi? Tanya apa tak? Slide bukan yang ni. Itu pun benar dapatkan. Okay. If the concentration of zinc 2 plus solution is maintained at 1 molar and the voltage of the cell is 1.21 at 20 value, calculate the concentration of ion. Okay, jadi ini nak guna Nernst equation lah. Voltage of the cell ni maksudnya E cell not at standard condition. Sebab tu dia tanya concentration of silver ion. Kan? Dia tanya silver ion maksudnya not at standard condition lah. Nak cari berapa silver ion. Okay. The Nernst equation. E cell dia 1.21. Cepat. Sempat tak? Kamu ada kelas ni. Kejap. Gunakan Nernst equation. E cell equals to E naught cell. Ini 35 degree kan? 0.0592 over N log Q. Q tadi product over reactant zinc 2 plus over Ag plus. Ag plus ada kuasa 2. Zinc 2 plus over Ag plus ada kuasa 2. Soalan tak ada, nak buka-buka. 1.21. Ingat cell tadi berapa? 1.56 kan? 1.56. Reaction dia 2. 0.592 over 2. Log concentrations of zinc 2 plus. Siapa yang dia beri formula ni? 1. Yang ni nak cari concentration of Ag plus. Masa 2 hour. Mathematical. Kena betul. Mathematical ni dekat kalkulator. Macam mana? Tekankan kita tengok dapat apa. Dapat tak jawapan yang diberi? 1.21 tolak 1.56 kali 2 bahagi 0.092. Okey, negatif kat situ. Kita negatif positif. Boleh tak saya bawa negatif ni? (11.82) log 1 tolak log 2 log Ag plus. Log 1 berapa? 0. 11.824 bahagi 2. Ag plus. Selalu saya tekankan kita tak betul tak ni. Kali kalau kuasa tolak 6 tak betul juga. Berapa jawapan dia? Betul. Alhamdulillah. Okay, nah setakat tu lah. You all? Next question. Macam tu je lah Okay ke? Jadi tolonglah buat juga
Duduk saja daripada duduk sembang-sembang ni. Duduk guna, Cam friend pun dah ada. Ni tengok ni jawapan pun dah ada. Tolong buat dah. Nah you all, nah tolong nah. Usaha sebab kamu lemah sangat ni.